Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidan Matrang. Berita mulakan dengan program amal pembedahan sumbing bibir dan lelangit yang dijalankan oleh KPJ Kuching, Hospital Umum Sarawak SGH dengan kerjasama Ronald McDonald House Charities RMHC. Sarawak telah memberi manfaat kepada 20 orang pesakit di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, kebanyakan kanak-kanak sumbing menjalani kehidupan yang sihat sekiranya mereka menerima rawatan yang betul. As a Sarjan Hospital and the parents adik-adik semua here, banyak terima kasih kita nasib doa ini ada program ini supaya ini semua adik-adik yang bom berlahir macam ni creep pellet boleh kena pembedahan satu kali, dia akan selepas itu dia akan boleh bukan saja itu a good smile bukan saja dia makanan lah, dia speech lah dan lain-lain untuk sepanjang hingga mereka tua. Itu amat penting. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Pelancaran A Gift of Smile Program for the Children of Sarawak di Kuching pada Isnin. Program ini menyiasatkan kanak-kanak dari sekitar Kuching dan daerah lain di Sarawak serta keutamaan diberikan kepada mereka yang kurang berkemampuan yang mempunyai masalah sumbing bibir dan lelangit. Tambah Datuk Seri Dr. Sim, program sedemikian antara lain juga bertujuan meningkatkan pemahaman tentang sumbing bibir dan lelangit di samping memupuk masyarakat yang lebih belas kasihan. Dan daripada itu, beliau berharap agar kerjasama antara KPJ Kuching, SGH dan RMHC dapat memupuk masa depan yang lebih cerah untuk kanak-kanak tersebut selain memperkasakan perkembangan secara sosial dan fizikal dalam kehidupan seharian mereka. Sementara itu, industri perfilman di Sarawak yang masih baru memerlukan bantuan dan sokongan daripada kerajaan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kerajaan Sarawak kini sedang mengorak langkah ke arah membangunkan industri seni di negeri ini menerusi beberapa inisiatif yang dirancang. Dan dalam perancangan kita juga, kita ada Center of Performing Art which is in the pipeline, satu istana budaya kita sendiri untuk kita mempromosi, mempamerkan performing art kita satu hari nanti. Dan selain daripada itu, melalui kementerian saya, melalui kerajaan, kita membantu sekolah seni di Sarawak. Kita ada sekolah seni, kita bersama-sama membuat collaboration bersama-sama dengan UNIMAS, UiTM dan universiti-universiti lain yang ada unit-unit seperti ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Drama Komedi bersiri Enjoy Your Stay di Kuching pada Isnin. Dalam pada itu, beliau turut memuji usaha Radio Television Malaysia RTM yang melakukan penggambaran di Damai Beach Resort dan kawasan sekitar Kuching di mana sedikit sebanyak dapat membantu mempromosikan Sarawak di mata dunia. Mengambil contoh sebuah gunung di China yang dikenali dengan nama Rainbow Mountain, beliau berkata gunung tersebut menjadi terkenal apabila sebuah syarikat produksi melakukan penggambaran filem Kung Fu China di situ, sekaligus menjadikannya sebagai tarikan kepada penonton filem tersebut. Antara pelakon yang membintangi drama bersiri tersebut ialah Haris Alif, Aisyah Khalid, Azam Pit, Nur Ristina, Sanggita Krishnasamy dan Ruby Oi. Berita seterusnya, kontingen Sarawak melakukan persiapan awal untuk menghadapi kejohanan para sukan Malaysia SUKMA pada tahun 2024 dengan memulakan jelajah talent identification di 4 bahagian. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, jelajah talent identification atau pengesanan bakat ini bertujuan untuk memastikan Sarawak sentiasa mempunyai bakat baru dari kalangan atlet orang kurang upaya OKU, bukan sahaja untuk para SUKMA 2024 tetapi untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan bukan itu saja, talent identification ini adalah untuk memastikan kita boleh dapat ramai lagi atlet baru, bukan saja untuk tahun 2024 bersedia untuk tahun 2024, malah untuk tahun-tahun seterusnya. Sebab kita tahu bahawa nombor 1 ada di antara atlet kita
tidak dapat dari segi umur mereka over 45 years old, melebihi 45 tahun. Jadi maknanya kalau ikut peraturan para sukma yang ada sekarang ini, 45 tahun itu adalah hadnya, kecuali ada perubahan nanti. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa Majlis Pelancaran Jelajah Talent Identification para Sukma ke-21 Sarawak 2024 di Kuching pada Isnin. Jelajah kali ini bermula di Kuching dari 22 hingga 24 Julai di Kompleks Belia dan Sukan dan diteruskan di Sibu pada 18 hingga 20 Ogos di Stadium Tertutup Sibu. Iaitu diadakan di Sri Aman bermula pada 8 hingga 10 September di Stadium Sri Aman dan Miri pada bulan Oktober di Stadium Kompleks Miri Kelab. Kick-off kali ini berlangsung di Kuching pada 22 hingga 24 Julai bagi 4 acara iaitu catur, badminton, renang dan pingpong dan akan kembali lagi di Kuching pada 22 hingga 24 September 2023 bagi semua acara. Sementara itu, ketika ditemui pada sidang media, beliau berkata pihaknya telah membuat rayuan agar had umur untuk para sukma 2024 ini tidak dihadkan kepada umur 45 tahun. Katanya hal ini untuk memberi peluang kepada OKU untuk membina upaya diri kerana had umur tiada di peringkat para ASEAN. Paparan berikutnya, pembangunan infrastruktur, sosioekonomi dan fizikal bakal meletakkan Sarawak di landasan yang betul untuk mencapai status negeri berpendapatan tinggi dan maju menjelang tahun 2030. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis berkata, dengan dikurniakan sumber asli yang banyak, ia membuka pintu peluang kepada kerajaan Sarawak untuk membina negeri ini. Looking at the potential growth within the SME in Sarawak, the state government of Sarawak decided to focus on embarking new economic sector of renewable energy of interest in SME, the small and medium enterprise, which are solar farm, electric vehicle, battery, hydrogen, biomass, chip design, manufacturing, small micro hydropower. Therefore, today's sharing session, your bank here today, on the study made by the speaker, which was also appointed as a consultant, deliver an important input, finding in developing an economy of new sector to boost Sarawak economy, not only in generating revenue for the state, but also an obligation in creating jobs for the newly graduates of young talent among Sarawakian. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Small and Medium Industry Skill Requirements for Sarawak di Sibu pada Isnin. Tambah beliau, untuk memupuk pertumbuhan tenaga diperbaharui adalah penting bagi industri perusahaan kecil dan sederhana PKS melaksanakan strategi pembangunan bakat yang sesuai untuk menentukan kemahiran yang diperlukan untuk setiap sektor. Selain itu, jelasnya penglibatan kerajaan Sarawak sebagai faktor penting turut diketengahkan dalam dapatan kajian. Dalam pada itu, Datuk Francis Harden turut mempunyai matlamat untuk membangun dan mengurus perancangan tenaga kerja bagi mengurangkan jurang antara bekalan tenaga kerja dan permintaan pekerjaan di negeri ini. Manakala projek naik taraf Jalan Matang Baru Fasa 2 dijangka siap sepenuhnya menjelang Mei 2025. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Insinyur Aidil Lariwo berkata, jalan tersebut dinaik taraf sepanjang 4.4 km bermula dari Jalan Matang Jaya hingga Jalan Batu Kawah. Beliau berkata demikian semasa melakukan lawatan kerja bersama Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman ke tapak projek naik taraf Jalan Matang Baru di Kuching pada Isnin. Di sini ada menambah perkembangan projek tersebut telah mencapai kemajuan 4.72% setakat ini dengan kos pembinaan sebanyak RM54 juta. Justru beliau dan Fazruddin memohon agar pihak Jabatan Kerja Raya, JKR dan kontraktor yang dilantik mencari kaedah alternatif bagi mempercepatkan proses pembinaan jalan tersebut.
Di Bau pula, ahli Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak DUBS Cawangan Bau dan Lundu digalak untuk meningkatkan usaha mereka supaya terus berkembang maju pada masa akan datang. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Ginep berkata, beliau inginkan lebih ramai golongan bumi putera terutamanya di kawasan Bau dan Lundu mengambil bahagian dalam bidang keusahawanan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan mesyuarat agung tahunan DUBS Cawangan Bau pada Ahad. Tambah beliau, mereka yang sudah bergelar usahawan mesti mempunyai rekod keuangan yang baik dan aktif agar dapat meyakinkan pihak bank di samping menunaikan tanggungjawab mereka dengan membayar cukai. Adu tasik biru itu turut menggalakkan agar para kontraktor mengambil projek di bawah program transformasi luar bandar RTP. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Firas Matram. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, saksikan sorotan Majlis Pelancaran Jelajah Talent Identification pada Sukma ke-21 Sarawak 2024 pada Isnin. #Menyebar Fakta Salam UKAS.